Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan Mingguan Dunia Asia. Kandungan kali ini antara lain memaparkan ramalan ahli akademik Institut Penyelidikan sebuah universiti di Jepun mengenai berlakunya gempa bumi di Tokyo dalam tempoh terdekat. Gempa sekuat sekitar 7 magnitud itu mampu memusnahkan lebih 800,000 buah bangunan dan meragut berpuluh-puluh ribu jiwa. Jika ramalan itu benar, Jepun akan mengalami satu lagi gempa bumi yang dahsyat. Menara Taj Mahal, monumen teragung peninggalan Maharaja Mughal Shah Jahan kepada isterinya Mumtaz Mahal, dilaporkan condong beberapa sentimeter. Seorang pakar alam sekitar dari sebuah universiti setempat mengatakan kesengetan itu berpunca dari kekurangan air bawah tanah dan air sungai Yamuna yang semakin kering. Taj Mahal yang disenaraikan sebagai tapak warisan dunia pada tahun 1983 menarik sekitar 20,000 pengunjung setiap hari. Di China pula, pencemaran kadmium, sejenis logam toksik di sepanjang sungai di selatan negara itu menjejaskan hampir 4 juta penduduk. Media setempat melaporkan tahap kadmium yang dikesan melebihi 5 kali ganda dari piawaian dan pihak berkuasa menyalahkan sebuah syarikat pelombongan ke atas kejadian itu. Kita bersama Syaiful Bakrin Haji Suhaili untuk mengetahui butiran selanjutnya. Hasil kajian ahli akademik Institut Penyelidikan Gempa Bumi di Universiti Tokyo mendapati 70% kemungkinan gempa sekuat 7 magnitud melanda kawasan ibu negeri Jepun dalam tempoh 4 tahun akan datang. Hasil kaji selidik pihak kerajaan menganggarkan bencana tersebut mampu mengorbankan 11,000 orang dan memusnahkan sekitar 850,000 bangunan jika gempa 7.3 magnitud berpusat di utara Teluk Tokyo. Angka rasmi juga menunjukkan keberangkalian 70% tidak berlaku. Shinichi Sakai, pengarang kajian di Universiti Tokyo berkata, hasil pengiraan pada musim panas lalu mendapati aktiviti tektonik meningkat 6 hingga ke 7 kali ganda. Katanya berdasarkan maklumat tersebut, terdapat peluang 98% berlakunya gempa bumi dalam tempoh 30 tahun atau sesingkatnya 4 tahun akan datang. Ramalan tersebut berdasarkan kemungkinan berlakunya perubahan mendadak. Sakai menjelaskan pengiraan baru universiti juga mengambil kira aktiviti seismik manakala pihak kerajaan masih berpandukan pada data lama. Menurut Sakai lagi, terdapat peningkatan 5 kali ganda dalam bilangan gempa di kawasan metropolitan Tokyo sejak bencana dahsyat melanda Tokyo tahun lalu yang mencetuskan tsunami besar. Jika ramalan ahli akademik universiti ini betul, beberapa penduduk bimbang akan berulangnya sejarah silam yang pernah melanda Kanto pada tahun 1923 yang mengorbankan 140,000 orang di sekitar Tokyo. Salah seorang penduduk Tokyo berkata, meskipun beliau tidak mengetahui dengan tepat jenis pengiraan yang mereka gunakan, namun kejadian gempa bumi tidak mustahil akan berlaku lebih-lebih lagi Jepun terletak dalam lingkaran api dan penyumbang kira-kira 20% gempa bumi di dunia. Seorang pakar alam sekitar mengatakan menara bersejarah Taj Mahal condong sehingga 4 cm yang berpunca dari kekurangan air berhampiran sungai Yamuna. Rana KS, Profesor Jabatan Alam Sekitar di Universiti Agra, membuat kesimpulan kesengetan menara disebabkan kekurangan air bawah tanah. ताजमहल का जो फाउंडेशन है, Katanya asas Taj Mahal ada kaitan dengan air. Telaga digali dan tiang Taj Mahal didirikan di atas ranjang kayu yang diperbuat dari kayu jati yang tidak reput. Teknik kontemporari itu menjadikan bangunan Taj Mahal tahan dari gegaran gempa bumi. Rana semasa memberitahu ANI di Bandaraya Agra, konsep tersebut dapat dilihat apabila bangunan yang dibina di atas ranjang kayu, ia akan terapung dan gempa bumi tidak memberi kesan terhadap struktur Taj Mahal. Tambahnya, sungai Yamuna digunakan untuk menakung air. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya, Yamuna semakin kering. Profesor Rana bimbang kekurangan air di Yamuna
akan memberi tekanan terhadap bangunan Taj Mahal yang boleh menyebabkan keretakan dan kecondongan. Sebelum ini, penyelidik arkeologi India ASI memfailkan afidavit di Mahkamah Agung dengan merekodkan kecondongan 3.57 cm salah sebuah menara yang berusia 3 abad. Bagaimanapun, ASI menegaskan monumen itu tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara pada keseluruhannya. Monumen di Bandar Utara Agra itu dibina oleh Maharaja Mughal Shah Jahan sebagai makam untuk isterinya Mumtaz Mahal. Menarik sekitar 20,000 pengunjung setiap hari, monumen bersejarah ini siam pada tahun 1648 selepas 17 tahun pembinaan melibatkan sebanyak 20,000 pekerja. Pelepasan kadmium dari sebuah syarikat pelombongan mencemari sepanjang sungai di selatan China dan para pegawai memberi amaran kepada kira-kira 3.7 juta penduduk bandaraya Lizhou di rantau Guangxi supaya mengelak dari meminum air sungai. Media kerajaan melaporkan tahap kadmium yang dikesan dalam air di sebuah empangan kira-kira 60 km dari bandaraya Lizhou melebihi 5 kali ganda dari piawaian yang dibenarkan. Menurut agensi berita rasmi Xinhua, tahap kadmium yang tinggi boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang. Logam toksik itu yang dikatakan boleh menyebabkan kanser mula dikesan sejak lebih 2 minggu lalu di Bandaraya Hershey. Timbalan Ketua Biro Perlindungan Alam Sekitar Bandaraya Hershey, Wang He berkata, syarikat perlombongan Guangxi Xinhe dipertanggungjawabkan ke atas pencemaran itu. Tetapi beliau tidak menjelaskan berapa banyak dan lama kimia tersebut dilepaskan ke dalam sungai. Sumber setempat mengatakan banyak ikan ditemui mati di sebalik usaha para pegawai bomba menetralisasikan kadmium dengan menuang beratus-ratus tan bahan cecar alkali. Kaedah yang sama juga digunakan ke atas takungan air di empangan terbabit. Kerajaan Taiwan baru-baru ini merombak kabinetnya berikutan pemilihan semula parti yang memerintah dalam undi presiden dan perundangan dengan melantik pakar kewangan Sean Chen sebagai Perdana Menteri yang bertanggungjawab dalam menerajui ekonomi negara itu. Sean Chen, bekas Ketua Suruhanjaya Penyelia Kewangan, juga pernah memegang jawatan pengerusi kumpulan perbankan Sinopeng dan Bank Koperasi Taiwan. Ekonomi Taiwan sejak akhir-akhir ini merosot berikutan kelembapan permintaan global terhadap produk ekspor dari negara itu. Presiden Ma Ying-jeou semasa berucap pada sidang media berharap semua menteri dalam kabinet baru itu akan melaksanakan tugas dengan bijak dan penuh tanggungjawab. Katanya rakyat mengharapkan sebuah kabinet ekonomi yang mampu mengeluarkan negara itu dari kemelut beban hutang Eropah yang menjadi penyebab krisis kewangan global. Tambahnya, kabinet baru itu juga bertanggungjawab dalam menangani pelbagai jenis keadaan dan pada masa yang sama mampu menjana pembangunan ekonomi. Pelantikan semula Chen sebagai Presiden Taiwan dibuat pada hari yang sama Badan Statistik Kerajaan mengurangkan sasaran pertumbuhan bagi tahun 2012. Agensi itu menambah ekonomi yang kurang merangsangkan pada suku terakhir tahun lalu turut mendorong negara itu dalam krisis kemelesetan. Rombakan itu turut melibatkan pertukaran bekas Ketua Badan Perancang Ekonomi Kerajaan Christine Liu mengambil alih jawatan Menteri Kewangan yang bertanggungjawab dalam isu-isu bon dan cukai kerajaan. Sementara itu, jawatan lama Liu diambil alih oleh bekas Menteri Hal Ehwal Ekonomi Yen Chi-ming. Televisyen milik kerajaan melaporkan Iran berjaya menghasilkan peluru meriam berpandu laser yang berupaya mengesan dan mencapai sasaran dengan ketepatan yang tinggi. Pengumuman kemajuan ketenteraan Iran itu dibuat di sebalik meningkatnya ketegangan antara Tehran dan Barat terhadap program nuklirnya. Menteri Pertahanan Ahmad Vahidi yang memuji kejayaan itu menyifatkannya sebagai peluru pintar dalam era baru ketenteraan Iran. Vahidi yang dipeting oleh media setempat sebagai berkata, selain Amerika dan Rusia, terdapat 3 buah negara memiliki teknologi seumpamanya. Kementerian Pertahanan Iran juga mendedahkan pelbagai peralatan baru dalam usaha negara itu mengemaskinikan sistem pertahanan udara.
Ini termasuk peralatan kotak hitam untuk pesawat tentera. Sebelum ini, Tehran berjaya menguji peluru-peluru berpandu jarak jauh dan sederhana. Syarikat Samsung Elektronik mencatat rekod keuntungan $4.7 bilion Amerika pada suku pertama tahun ini hasil jualan telefon pintar yang berkembang pesat. Samsung juga merancang membelanjakan $22 bilion untuk meningkatkan pengeluaran chip dan skrin rata dalam usahanya menyaingi syarikat-syarikat kecil. Syarikat gergasi Korea Selatan itu yang merupakan firma teknologi utama dunia berdasarkan hasil dan pesaing syarikat Apple dalam pasaran telefon pintar mengatakan perniagaan telekom mencatat rekod 2.64 trilion won iaitu $4.7 bilion keuntungan pada bulan Oktober hingga Disember berikutan peningkatan jualan telefon pintar Galaxy. Keuntungan itu naik 76% berbanding tahun lalu dan 25% lebih tinggi berbanding pada suku ketiga 2010. Samsung yang mengekori Nokia dalam keseluruhan pasaran telefon muda alih bersaing dengan Sony Corporation dan LG Electronics dalam pasaran televisyen dan Toshiba dan Hynix dalam pasaran chip dan LG Display dalam paparan skrin rata. Kira-kira 20 askar yang terlibat dalam percubaan memberontak di Papua New Guinea baru-baru ini menyerahkan senjata mereka selepas diberi jaminan tidak akan menghadapi pendakwaan. Askar-askar tersebut bersembunyi bersama senjata mereka di balik Taurama di ibu negeri Port Moresby berikutan satu pemberontakan yang gagal untuk mengembalikan kuasa kepada bekas Perdana Menteri Michael Somare. Perbadanan Penyiaran Australia melaporkan askar-askar tersebut bersetuju menyerahkan senjata selepas Menteri Pertahanan dan Timbalan Perdana Menteri Belden Namah menjanjikan pengampunan. Bagaimanapun, Namah memberi amaran jika kejadian seumpamanya berlaku lagi, mereka yang terlibat tidak akan terlepas dari menghadapi dakwaan undang-undang. Kaki tangan di sebuah syarikat bas di Melbourne terkejut apabila menerima beribu-ribu dolar bonus yang tidak diduga selepas ketua majikan mereka membuat keputusan untuk memberi ganjaran ke atas kesetiaan para pekerjanya. Media Australia mengatakan bonus purata berjumlah $8,500 Australia diberikan berdasarkan tempoh perkhidmatan. Beberapa pekerja cemerlang pula menerima $30,000 hingga ke $100,000 Australia. Ken Brenda yang kini dikenali sebagai ketua yang pemurah di Australia mengongsikan sekitar $15 juta bersama kaki tangannya selepas menjual syarikat Granda Transin berjumlah $400 juta Australia kepada Ventura, sebuah lagi syarikat pengangkutan. Beberapa pekerja Ken tidak menyangka menerima bonus sebanyak itu sejak sekian lama berkhidmat dengan syarikat tersebut. Media setempat melaporkan kesemua kaki tangan Ken terus kekal berkhidmat di bawah pengurusan baru. Kita beralih kepada perkembangan di ASEAN. Pemimpin pembangkang Myanmar Aung San Suu Kyi kini mula berkempen untuk meraih sokongan menjelang pilihan raya April depan. Sejak dibebaskan dari tahanan dalam rumah pada bulan November tahun lalu, Suu Kyi yang mengetuai Liga Kebangsaan bagi Demokrasi NLD berharap kemenangan partinya dalam undi Dewan Perundangan dan Dewan Rendah akan menentukan nasib negara itu sama ada akan berubah kepada demokrasi atau sebaliknya. NLD sebelum ini pernah memenangi pilihan raya pada tahun 1990, tetapi kemenangan itu ditolak oleh junta tentera yang memerintah. Juga dimuatkan dalam segmen ASEAN, kisah cicak unik di Malaysia dan pertandingan menghias dan mengusung katil tahunan antarabangsa Pattaya kali keempat. Syaiful Bakrin Haji Suhaili melaporkan.
Beribu-ribu orang membanjiri jalan-jalan raya sambil melongkan sokongan ketika kenderaan pemimpin pembangkang Myanmar Aung San Suu Kyi bergerang melalui bandar pesisiran Dawi, kira-kira 615 km ke selatan bandaraya kediamannya Yangon. Suu Kyi dalam perjalanan meraih sokongan menjelang kempen pilihan raya April depan. Ini merupakan kempen keempat Suu Kyi di luar Yangon sejak dibebaskan dari tahanan dalam rumah pada bulan November 2010. Meskipun Parti Liga Kebangsaan bagi Demokrasi NLD, pimpinan Suu Kyi mendapat sokongan, namun parti tersebut masih kekurangan pengalaman politik dan mempunyai pengaruh yang terhad. Kegagalan parti tersebut mengambil alih kuasa selepas memenangi pilihan raya 1990 menunjukkan kerapuhan barisan kepimpinan NLD yang akhirnya memberi peluang kepada junta tentera merebut kembali kuasa pemerintahan. Junta tentera juga menahan kebanyakan anggota NLD dan penyokongnya untuk melemahkan jentera parti pimpinan Suu Kyi dan sekaligus menolak kemenangan pihak pembangkang. Dalam pilihan raya 2010, parti sokongan tentera terus mengekalkan kuasanya apabila memenangi undi tanpa menerima saingan apabila NLD memulaukan pilihan raya tersebut. Bagaimanapun sejak akhir-akhir ini, junta tentera mula menunjukkan sikap teransur selepas menerima tekanan masyarakat antarabangsa dan bersedia melakukan perubahan yang menjurus kepada demokrasi. Antara langkah utamanya dengan mengadakan pilihan raya dan membenarkan Suu Kyi dan parti sekutunya bertanding bagi merebut 48 kerusi dalam pelbagai Dewan Perundangan dan 440 kerusi Dewan Rendah. Sasaran untuk mewujudkan sebuah komuniti ekonomi ASEAN menjelang tahun 2015 merupakan tumpuan retren Menteri-Menteri Luar di Siem Reap, Kemboja. Mesyuarat Perikanan ASEAN meluluskan agenda bagi kesemua 10 Menteri Luar serantau yang mengadakan retren pertama mereka yang dipengerusikan oleh Kemboja. Agenda yang dirancang untuk Menteri-Menteri Luar termasuk perlulusan Deklarasi ASEAN mengenai hak asasi manusia serta perhubungan ASEAN yang merangkumi ASEAN bersama China, Jepun dan Korea Selatan. Ketiga-tiga tonggak perhubungan itu meliputi rakyat ke rakyat, perhubungan fizikal dan institusi yang semuanya dikaitkan dengan membentuk komuniti ekonomi ASEAN menjelang tahun 2015. Sebuah lagi agenda utama dibincangkan penyelesaian pertikaian di Laut Cina Selatan dan pelaksanaan protokol pengendalian di laut. Ini kali kedua Kemboja mempengerusikan ASEAN sejak menyertai kumpulan serantau pada tahun 1999, yang pertama pada tahun 2003. Di Singapura, seorang pekerja perubatan sosial yang memberi sokongan untuk pesakit dan ahli keluarga mereka menerima anugerah atas sikap dedikasi dan sumbangannya kepada profesion. Berusia 38 tahun, Eng Zewi menerima anugerah pekerja sosial cemerlang tahun 2011, anugerah tertinggi bagi pekerja-pekerja sosial di Singapura. Menghabiskan masa 10 tahun terakhir menangani kes-kes kehidupan yang sukar termasuk pesakit SARS pada tahun 2003, Zewi berkata bekerja dengan pesakit teruk dan nazang menguatkan lagi semangatnya untuk membantu mereka menghadapi kematian. Anugerah ini juga sebagai satu penghormatan kepada Zewi dalam menyumbang baktinya kepada masyarakat. Kisah cicak tokeng sememangnya menjadi tumpuan ramai. Masakan tidang harganya didakwa boleh mencecah 5 hingga 6 angka. Malah dipercayai boleh dijadikan ubat mujarab untuk penyakit AIDS dan bara. Bagaimanapun, apa yang dipaparkan ini bukan cicak tokeng, tetapi satu lagi spesies yang tidak diketahui namanya dan barangkali tidak pernah atau amat jarang ditemui. Pemiliknya, Nazarwin Alwis dari kampung Batu Bertangkum, Cuping Perlis, memelihara haiwan ini kerana keunikannya. Sekali pandang, badannya seperti corak ular sawa berbanding cicak tokeng yang berbintik merah. Bahagian ekornya pula seperti terasing dan hanya berwarna kelabu.
Saiz badannya sama seperti cicak biasa. Cicak ini sebenarnya ditemui bapa saudara Nazarwin pada sebatang pokok ketika sedang memesan rumpun. Nazarwin menggelarnya cicak sawa dan tidak mengaitkan cicak ini dengan sebarang keajaiban, melainkan ia salah satu makhluk ciptaan Allah. Hujan lebat tidak melemahkan semangat beratus-ratus penonton untuk menyaksikan pertandingan menghias dan mengusung katil. Setiap pasukan terdiri daripada 6 orang anggota, iaitu 5 pelari dan seorang di atas katil. Kaedah perlumbaan ini tidak begitu ketat dan setiap pasukan bebas melakukan apa sahaja yang menghiburkan penonton. Penganjur acara Niels Koloff berkata, kesemua pasukan mewakili peringkat antarabangsa yang melibatkan peserta dari Rusia, Perancis, England dan Skandinavia. Pelbagai hiasan katil dipamerkan, ada yang berbentuk bot katil atau tap mandi. Sebaik sahaja pertandingan bermula dari Pattaya Central Mall, pasukan-pasukan yang ikut serta berlari sejauh 1.5 km dan berakhir hujung selatan pantai Pattaya. Tahun ini, setiap pasukan menerima sebuah piala, tetapi trofi terbesar diberikan kepada pasukan terpantas menamatkan perlumbaan dan 3 lagi diberikan kepada pasukan yang paling cantik menghias katil. Menurut para pemenang, hujan membantu menjadikan jalan licin dan memudahkan larian. Bagaimanapun, ketua pasukan Chris Wilton berkata pertandingan kali ini meletihkan dari yang dijangkakan. Katanya pasukannya meramalkan mampu menamatkan perlumbaan dari 4 ke 6 minit, tetapi sebaliknya berakhir 12 ke 13 minit. Menurut pihak penganjur, mereka berjaya mengutip $500,000 ban, kira-kira $16,667 Amerika, sedikit meningkat dari tahun lalu dan hasilnya akan disumbangkan kepada pelbagai badan amal di Pattaya. Sampai di sini sahaja edisi Dunia Asia untuk kali ini. Semoga dengan bahan-bahan tadi dapat menambah pengetahuan dan maklumat berguna untuk bis kita. Jumpa lagi dalam keluaran yang akan datang dengan lebih banyak bahan yang menarik. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.